Kalau kita bercakap tak guna akal, main cakap lepas dengan ada niat, dan yang bercakap tu tahu orang yang dengar ada bertujuan untuk sesuatu, laporan polis telah dibuat, biarlah polis siasat tu saja. Sebab mulut badan binasa. Faham tak maksud dia? Kenapa orang dulu-dulu cakap ni, zaman tok-tok kita bercakap, betul tak? Dia mengingatkan kita. Sebab mulut badan binasa. Maknanya, saya nak betulkan saya cakap semua tak faham. Baca Twitter saya, baca kenyataan saya. Pertama sekali, kerajaan berbincang. Mana boleh kerajaan luluskan undang-undang? Sebab nak lulus undang-undang kena tunggu parlimen bersidang. Parlimen bersidang bulan 10, bulan 9 untuk RMK 12. Pertama sekali memang tak ada undang-undang, belum ada lagi, masih bab bincang. Kerajaan bincang kerana 3R ni bukannya tak ada kebebasan untuk bercakap, bersuara dalam negara Malaysia. Dalam Malaysia, ikut perlembagaan, hak bersuara tu bawah perkara 10 boleh bercakap, tak ada masalah. Nak cakap pasal raja boleh, bangsa boleh, agama boleh, semua boleh cakap. Tapi jangan bercakap dengan niat provokasi. Jangan bercakap dengan niat untuk menimbulkan kebencian, untuk menimbulkan fitnah. Sebab dalam negara yang pelbagai bangsa dan agama, ada beberapa perkara yang sensitif. Itu saja. Hari ini kita ada undang-undang yang dah wujud. Undang-undang tu undang-undang jenayah, Akta Hasutan, Kanun Keseksaan, Akta Komunikasi dan Media, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan. Undang-undang tu dah cukup dah. Kalau kita bercakap tak guna akal, main cakap lepas dengan ada niat, dan yang bercakap tu tahu orang yang dengar ada bertujuan untuk sesuatu, laporan polis telah dibuat, biarlah polis siasat tu saja. Kalau disabit ke, dituduh ke, tertakluk kepada pendakwa, tertakluk pada mahkamah. Bila pula kita kata kerajaan dah buatkan undang-undang ni? Saya berkata bahawa kabinet berbincang. Ini adalah juga kebebasan kita sebagai orang politik untuk bersuara. Maknanya saya ni sebagai ahli parlimen Pengerang, Tok Mak Maslan, ahli parlimen Pontian, tak boleh bercakap. Sebab kita ni orang UMNO, orang BN, semua kita tak bercakap. Kalau dia daripada parti lain, dia boleh bercakap. Parti BN, parti UMNO tak boleh bercakap. Dia cakap semua betul, kita cakap semua salah. Dia je bersih, kita je kotor. Kita kluster mahkamah, dia bukan kluster mahkamah. Apa ni? Relax lah brother. Takkan itu pun tak boleh guna akal bahawa kebebasan bersuara bererti kalau kita bercakap, orang berkritik tu hak dia lah, tak setuju dengan kita, tak ada masalah. Tetapi yang tidak boleh bercakap isu bangsa, agama, raja dengan niat provokasi, itu tak boleh. Sebab undang-undang yang saya sebut tadi, 4 undang-undang, ingat. Akta Mesin Cetak Penerbitan, Akta Komunikasi dan Media, Akta Hasutan, Kanun Keseksaan dah ada dah. Kalau kita bercakap niat provokasi, menimbulkan kebencian, kemarahan, pergaduhan, sebab kita tahu mungkin orang akan marah, orang akan naik angin, naik amok. Bila laporan polis dibuat, kertas siasatan dibuka, polis siasat, pendakwa raya nilai siasatan dan mendapati kemungkinan merasakan adanya satu fakta kes, boleh diberikan tuduhan, biarlah polis jalankan tugas. Salah ke tu? Salah ke tu, saya nak tanya. Saya tak lihat ini sebagai satu perkara yang salah. Itu sebabnya saya nak beritahu kat tuan-tuan, perempuan, saudara dan saudari. Ingat tak pepatah Melayu? Sebab mulut badan binasa. Faham tak maksud dia? Kalau tak faham, tanya Mak Maslan lepas ni. Mungkin dia ada pantun untuk kenapa sebab mulut badan binasa. Kenapa orang dulu-dulu cakap ni, zaman tok-tok kita bercakap, betul tak? Dia mengingatkan kita sebab mulut badan binasa. Maknanya ada orang yang boleh terlampau provokasi dengan kenyataan kita yang dia akan melakukan sesuatu. Kita tak tahu. Dan kalau negara tu negara majmuk, berbeza agama dan bangsa, isu agama dan isu bangsa sesuatu yang sensitif, betul tak? Sebab sebuah negara yang mengamal demokrasi, dia tak boleh buat undang-undang ikut suka mak bapak dia. Dia kena buat undang-undang ikut prosedur dalam parlimen.
kita bincang dulu. Lepas kita bincang, kita bawa kepada mesyuarat kabinet untuk setuju dengan dasar. Setuju tak setuju? Lepas tu bila dah setuju, kita bawa ke Jabatan Peguam Negara untuk rangkakan undang-undang tu. Lepas itu, dah rangka, dah setuju, kita bawa ke Parlimen, kita bincang pula dengan ahli-ahli Parlimen yang mewakili rakyat semua blok. Contohnya undang-undang Akta Lompat Parti, kita berbincang dah berapa bulan. Undang gangguan seksual bertahun-tahun tak jadi-jadi. Kenapa ya? Lagi fake news, ingat tak masa dulu sejak menteri kita buat undang-undang fake news. Berbulan-bulan, bertahun-tahun tak dapat selesai. Kemudian kita selesaikan. Hari ini dalam perbincangan isu kewarganegaraan, masih dalam perbincangan, betul? Orang ni marah, orang tu marah, orang ni suka, orang tu tak suka, itulah proses demokrasi. Tapi takkanlah sebab marah sangat pada kerajaan, bercakap sikit pun kita kabinet telah berbincang dan berkemungkinan kita nak menilai sama ada nak buat, itu pun orang marah. Woi, mana boleh cakap, oh soalan apa ni, tak ada demokrasi. Apa sayang tiba-tiba dah macam dia pula yang nak kena disiasat. Dia apa yang dia takut sangat? Kalau kita tak buat salah, tak perlu nak takut. Ingat saya kata, undang-undang dah ada. Kita hanya nak tengok apa yang berlaku ialah kerana undang-undang yang ada, undang-undang jenayah. Kemungkinan perkara ini berlaku dalam tahun 2023 dalam negara kita. Bukan kerana dia tidak faham undang-undang, tetapi dia melihat apa yang dicakap bukan satu jenayah. Faham tak? Mungkin dia kata, takkan saya tak boleh cakap, saya kan rakyat Malaysia, saya berhak nak bercakap pasal bangsa saya, pasal agama saya, pasal gaji saya. Tapi yang dia perlu diingatkan, freedom of speech, balancekan dengan apa yang disebut sebagai hate speech, kebencian. Jadi kita kena balance benda ni sebab dia tak boleh dalam situasi yang mana terlampau kebebasan tu 100% sampai dia tak dapat menilai kebebasan dia tu boleh menimbulkan kemarahan. Faham tak? Kedua, saya bagi contoh. Pernah tak kita dengar cerita kadang-kadang cerita orang Melayu lah, betul? Sebab mulut Badan Binasa pun kita dah dengar, betul? Kita semua dah dengar kan? Mungkin kita faham lah. Pernah tak kita dengar orang Melayu naik amok? Pernah tak dengar? Kadang-kadang kat kawasan kampung tiba-tiba, pakcik tu naik angin lah. Kita cakap pasal apa? Oh, dia naik angin lah sebab kita cakap pasal anak dia. Ada kan orang macam tu? Engkau cakap lagi sekali siap. Engkau cakap lah. Engkau berhenti lah. Ingat tak? Kadang-kadang bila mak ayah kita kan marah kita dulu kan macam tu. Siap, engkau cakap lagi, aku sepak lah. Ingat tak? Sebab ada benda yang orang cakap, orang tak suka. Betul? Jadi apa yang kita nak buat sebenarnya ialah kita masih berbincang. Yang mana hari Jumaat ni saya akan bertemu dengan semua NGO, Majlis Peguam, Jabatan Peguam Negara pun. Kita nak bincang masa depan Malaysia negara majmuk 10, 20, 30 tahun akan datang. Apa jenis dialog yang kita nak wujudkan sebagai satu negara bangsa, itu saja. Hari ni alhamdulillah Tuanku Sultan Selangor dah titah. Dia dah sebut. Lepas itu kalau kita tengok slide ni, di mana Perdana Menteri dah bagi amaran. Kemudian Bar Council juga kata kita tak boleh adakan kebencian-kebencian yang sedang berlaku. Jadi isu menyatakan kerajaan ni zalim, drakonian, nak tahan orang bercakap tu, mana boleh kita buat undang-undang untuk menahan orang bercakap tentang agama, bangsa dan negara? Mana boleh? Bangsa Malaysia, bangsa Melayu ditulis di bawah perkara 153, betul? Agama Islam dalam perlembagaan, bangsa Melayu dalam perlembagaan, gaji-gaji dalam perlembagaan. Mana boleh kita menahan orang daripada bercakap? Tetapi kalau dia bercakap dengan niat provokasi, niat kebencian, dah ada undang-undang yang kata tak boleh. Itu saja. Jadi akta ni kalau kita pun nak wujudkan ialah mewujudkan keharmonian, mewujudkan penghormatan antara bangsa dan agama. Yang perlu kita lihat, adakah mereka yang melanggar dikenakan dalam bahasa Datuk Zaidi faham lah yang disebut sebagai, Datuk Zaidi tak ada, yang disebut sebagai kuasai kriminal, maknanya macam compound. Itu sebab apa ni, pendekatan-pendekatan baru yang banyak negara majmuk melihat. Kita masih pada tahap perbincangan, tak ada kena-mengena lah. Cakap pasal undang-undang hari ni, besok ada undang-undang. Ni bukan negara ala-ala komunis. Nak buat undang-undang kat Malaysia kena pergi ke Parlimen. Wakil rakyat boleh bincang. Sekarang ni pembangkang ada lebih kurang 80 lebih. Bahaslah, marahlah, jerillah. Kalau tak setuju tak ada masalah. Lepas tu undi demokrasi kan. Itu sajalah saya nak cakap setakat ni. Terima kasih.